proses pendawaian ni? Saya rasa tak boleh solve lah. Okey, waktu tu Cik Ali tahu. Dalam dia boleh fikir ni. Dia dah ada idea brilliant. Cik Ali ni ada idea brilliant. Tapi kekurangan Cik Ali, dia tak boleh nak draw. Dia sangat bergantung kepada software. Takkan dekat site tu, sekejap tuan, saya balik dekat software, saya pergi ke kereta saya, tuan tunggu sini tuan tunggu sini. And then, tuan tunggulah sampai saya siap dengan software saya tu. Memang mengarut. Nampak tak? Apa yang terjadi kepada Encik Ali, image Cik Ali akan tercalar. Sebab apa? Dia adalah pelajar cemerlang TVET, tapi bila pergi site, dia tak boleh hands on. Sebab dia tak boleh nak visualize idea, solution. Cik Ali tahu idea dia, tapi dia tak boleh put on paper sebab tangan dia tak hidup. Itu contoh satu, technician pula, electrician. So, contoh nombor dua. TVET ni ada berkaitan dengan apa? Saya tak nak bagi jawapan. Jawab dekat chat. TVET ni merangkumi apa? Jawab chat. Apa bidang-bidang dalam TVET? Jawab dekat chat. Okey, siapa yang paling aktif jawab dekat chat ni, nanti saya akan okey, gini lah, kita nak mudah. Ini untuk peserta-peserta dalam Zoom sahaja. Peserta-peserta dalam Zoom sahaja. Nanti kira markah sendiri, boleh. Kira markah sendiri. Kita buat jadi program ni excited sikit lah. Jadi ada excitement dia. So, you kena kira markah sendiri. Okay, siapa jawab dekat chat, bagi diri sendiri 5 markah. Macam tu. Okay, siapa jawab je dekat chat, bagi diri sendiri 5 markah. Kira diri sendiri. Kira dia dengan amanah lah. So, nanti katalah you jawab, you dapat 5 markah. Kira. You kena amanah dengan diri sendiri dan kena amanah dengan saya. Di hujung program, kita declare seberapa banyak markah yang you dapat. Okay. Tiga peserta paling aktif, maksudnya markah paling tinggi akan dapat sponsor daripada drawzania.com, sebulan akses di drawzania.com percuma. Kami sponsor. Okey, 3 hadiah saya sediakan. Okey, boleh? So, kita kena aktif. Okey, saya nak tanya sekarang. TVET, dalam bidang TVET, apa lagi profession dalam bidang TVET? Jawab dekat chat sekarang. Jawab dekat chat. Apa bidang dalam bidang TVET? Apa lagi profession dalam bidang TVET selain pada electrical? Lagi apa lagi? Tolong jawab dekat chat. Jawab. Siapa jawab tu dapat 5 markah. Betul salah kemudian kira. Yang betul jawab dulu. Okey, tak apa, jawab je. Apa lagi pekerjaan di seni bina landscape? Apa lagi? Sebab dia memerlukan kena buat iklan tu dan kena buat hardware dia, kena banyak lagi. Betul ke? So you kena tanya diri sendiri, apa lagi? Perniagaan? Tak. TVET ni bidang TVET. Multimedia, pemprosesan makanan, betul, banyak. Okey. So tadi kan saya ambil contoh electrician lah. So saya nak ambil contoh seorang lagi, TVET ni. Dia ni adalah technician, dah grad dalam bidang TVET, oil and gas. Technician oil and gas dalam bidang TVET. Seorang pelajar cemerlang di TVET waktu dia belajar. Seorang pelajar yang sangat cemerlang, pandai jawab exam, pandai bercakap dan sebagainya. Pergi praktikal dan bekerja. Dia ni seorang pelajar cemerlang. So ada sama juga klien call, bro, dia panggil bro lah. Cik Hassan, boleh datang ke saya punya office. Kita nak discuss something tentang masalah ada berlaku oil and gas. Ada berlaku masalah oil and gas yang tuan kena solve. Kawan saya yang syorkan. So datanglah Cik Hassan ni ke office the client. Office client ni sangat besar, sangat kaya. Office ni. So Cik Hassan ni sebab dia dah terkenal seorang yang boleh solve the problem. Cuma Cik Hassan ni problem dia apa? Dia tak boleh nak visualize. Dia terlampau bergantung kepada software. So datanglah Cik Hassan tu ke office client dia. Oil and gas ni pelantar, problem ni berlaku dekat pelantar tapi dia kena solve dekat office tu. Tapi dengan instant. Okay, so dalam meeting tu discussion berlaku. Lepas tu klien tanya, Cik Hassan, your idea is very brilliant. Can you put it on whiteboard? Boleh tak draw atas whiteboard sekarang? Dengan tersipu-sipu Cik Hassan kata, saya minta maaf, saya semua pakai software. Nampak tak? Image Cik Hassan sebagai pekerja cemerlang TVET ataupun bahagian TVET ni tercalar lah sebab
ability dia nak visualize secara instant tak berjaya. Apa pandangan klien tu? Lah, Muhammad ni tak competence rupanya. Nampak tak? Dia punya impact kepada jika kita tak boleh nak visualize. Okey, kita continue lagi. Ini yang berlaku betul lah yang Cik Hassan lalui. Okay, dia ada idea brilliant tapi bila pergi meeting dia tak boleh nak draw. Dia cakap dalam bentuk teks dan akhirnya productivity dia akan menurun, performance dia akan menurun dan productivity dia akan menurun. Itulah impact dia dalam TVET ataupun bukan TVET, impact kepada kita yang tak boleh nak visualize. Okay, kita continue lagi. Okay, so semua orang standby kertas A4 dah. Saya dah nak start, kita dah nak start melukis. Soalan pertama saya, can you draw? Jawab dekat chat. Can you draw? Jawab dekat chat. Siapa jawab dekat chat tu, bagi diri sendiri 5 markah. Kita tengok siapa jawab dekat chat, siapa boleh jawab dekat chat. Okay, can you draw? Wah, boleh. Puan Zuraida kata boleh. Amir kata boleh. Can. Wah, semua orang boleh. Okay. Alhamdulillah, betul. Jawapan siapa yang bagi jawapan tu memang betul, memang you boleh melukis. Kebanyakan daripada kita ni boleh melukis. Soalan saya seterusnya, can you freehand visualize macam tadi? Ada idea kereta kebal tadi, boleh put on paper tak? Jangan tiru. Maksudnya jangan refer mana-mana. Boleh draw, boleh buat freehand visualize tak? So jawab dekat chat sekarang. Dia ada dua perbezaan, melukis dan freehand visualize. Dia ada dua perbezaan. Jawab dekat chat. Semua orang cakap boleh. Okay, no worries. Kita tengok macam mana kebolehan Yusu. Okay? Tak apa, confident tu penting. Menjawab tu penting dengan confident. Betul salah, kemudian kira. Okay, no worries. Okay, so kita nak test dah. Standby kertas A4. Okay. Standby kertas A4 Okay. Pensel atau pen pun tak apa. Kalau ada 2B lagi baguslah. Kalau tak ada, pakai pen saja. Okay. Bahagikan kertas ni 4 bahagian macam ni. 4 quadrant like this. Bagikan kertas tu macam tu. Okay, dah bahagi Saya bagi masa sikit. Dah boleh buat. Dah siap. Okay. Sekarang ni, pertama saya nak semua orang lukiskan saya sebuah pasu. A pot. Can you draw me a pot? Saya bagi masa 1 minit. Saya play 1 minit. Siap je pot tu, kita next program, next test pula. Tinggal 45 saat lagi. Lukis pasu je. Tengok semua orang hati tenang je kan? You rasa tenang melukis pasu. Tak apa, nanti saya explain kenapa. Ini adalah proses di mana kita mencuba whether kita boleh freehand visualize tak our idea. Okay? Tinggal 20 saat lagi. 25 saat, 24, 23. Cepat lukis pasu. Okay, ramai orang tanya, doktor, kita punya kemahiran ni siapa yang kena kuasai? Kemahiran ni adalah semua orang kena kuasai. Daripada pelajar, cikgu, semua orang, pemimpin, semua orang kena kuasai. Kalau tak, kita tak ke mana. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Settle. So next, kita set balik 10 minit. Kita nak draw apa? Kita draw pemandangan indah di tepi pantai. Boleh tak lukiskan saya pemandangan indah di tepi pantai? Lukiskan saya pemandangan indah di tepi pantai. Hati mula rasa, alamak, macam mana nak lukis pantai ni? Dah mula rasa kan? Tadi lukis pasu, relax je. Pasu, tak ada komplain, hati tak komplain, otak tak komplain, mind tak komplain. Jangan, okay, saya nak minta jasa baik, sincere lah to yourself, jangan refer to Uncle Google. Jangan refer to Uncle Google, buat sementara. Okay, don't refer to any reference. Okay, don't refer to any reference. Okay. Okay, yang ni saya bagi seminit juga sebab tak seminit tu betul. Kita bagi 2 minit lah, 2 minit. Tadi dah ni kita bagi 2 minit lah lukis pantai. Ni dia start. So pukul 8 bila jam ni tunjuk pukul 8 pukul 8 pula. Masa ni dia state jadi 8 minit dan kita stop. Sebab dia start daripada 10 kan, dia makin menurun. So dia shoot je 8 minit dan kita stop.
Ya, buat dulu, saya keluar sekejap je. Saya keluar, saya off video sekejap je. You buat je. 8 minit ni, you stop. Saya off sekejap Okey, tinggal 30 saat lagi. Siapa-siapa yang baru masuk tu, siapa-siapa yang baru masuk ada peluang untuk menang hadiah. 3 peserta paling banyak markah di penghujung rancangan ini, di penghujung talk ini akan dapat hadiah sponsored by, ditaja oleh drawzania.com. Okey. Akses percuma selama sebulan di drawzania.com. Nanti saya akan cerita apa bestnya duduk dalam drawzania.com ni. Okey, siapa-siapa yang baru masuk. Dia senang je nak dapat markah ni, jawab dekat chat dapat dapat hadiah, dapat markah. Bagi diri sendiri 5 markah. Jawab je dekat chat bagi 5 markah. Macam tu. Yang soalan saya lah, jangan merapu duduk dalam chat tu. Bila saya tanya je jawab. Macam tu. Okey, dah siap dah. Dah 8 minit dah, 2 minit dah. Okey, next pula. Standby. Lukiskan saya sebuah kereta kebal. Alamak, kereta kebal. Macam mana nak lukis kereta kebal ni? Apa beza kereta kebal dengan kereta perisai? Hati dah mula gundah gulana. Sebab apa? Otak kita dah mula gundah gulana. Rasa macam tahu kereta kebal, tapi macam mana ya? Jangan rujuk angka Google lah. Jangan rujuk angka Google. Jangan rujuk angka Google. Lukiskan saya sebuah kereta kebal. Jangan rujuk angka Google. Lukiskan saya sebuah kereta kebal, rujuk minda anda. Okey, kepada siapa yang tak tahu kereta kebal adalah sebuah kereta yang mempunyai rantai dan ada meriam. Itu kereta kebal. Dia mesti ada meriam. Kalau tak ada meriam, dia bukan kereta kebal. Okey, kereta kebal. Itu jangan cerita kereta yang security yang bawa duit tu, bukan. Ini kereta kebal yang berperang. Jadi sebab saya panggil a war tank. Okey, so lukiskan apa beza dengan kereta perisai pula? Kereta perisai dia ada tayar. Kereta kebal ada rantai. So saya nak minta semua lukis kereta kebal yang ada rantai tu. Okey. Yang ni pula saya nak bagi masa lebih kurang, saya set balik masa ni 10 minit. Saya bagi masa 2 minit. Okey, bagus. Siapa yang jawab siap cikgu tu, bagus. Bagi diri sendiri 5 markah. Senang dia nak menang ni. You aktif dalam chat, you dapat markah. Ataupun nanti kalau saya buka soalan nanti di penghujung rancangan, tanya soalan, saya bagi lagi markah. Itulah penentu menang kalah, menang peluang tuan-tuan dan puan-puan untuk menang hadiah. Okay, tinggal 1 minit lagi. 8 minit, dia tunjuk je 8 minit dan kita off sebab dia 2 minit kan saya bagi. Tinggal 1 minit lagi. Buat betul-betul kereta kebal ni. Buat betul-betul. Okey, tinggal 1 minit lagi. Saya punya talk ni, saya punya informasi knowledge yang saya nak bagi ni sangat kritikal kepada semua orang termasuk TVET. Pensyarah TVET, cikgu TVET, pelajar TVET, sangat penting, sangat-sangat penting. Okey, 7 saat lagi. Anggaplah selesai. Kita dah siap yang kereta kebal. Okey, next kita nak lukis. Saya doakan semua, ya Allah ya Tuhanku, siapa yang hadir dalam program ni, jadilah mereka seorang yang kaya raya dengan harta benda dan budi pekerti. Amin ya rabbal alamin. So dalam bank ada 5 juta. Dalam bank ada 5 juta, lukiskan saya sebuah rumah idaman anda.
Mesti ada anda rumah idaman. Jangan refer kepada Uncle Google. Refer kepada you punya minda, rumah idaman anda. Mesti adanya rumah idaman. Okey, yang dah terbina rumah idaman tu, saya cukup yakin bila you tengok dalam television ataupun siaran-siaran TV yang berkaitan dengan design reka bentuk rumah, anda mesti, oh kalau saya ada duit lebih banyak, saya nak buat rumah idaman ini. Lukiskan rumah idaman anda. Dalam bank ada 5 juta, nak buat rumah idaman tu. Okay. Bayangkan rumah idaman tu, saya bagi masa lebih kurang, saya bagi lama sikit rumah idaman ni sebab apa tahu? Lepas ni, saya nak minta semua orang, nanti saya bagi instruction. Saya nak buat dulu. Buat dulu. Buat dulu. Okey, saya bagi masa 5 minit. Saya memang saja bagi 5 minit nak make sure that you buat rumah idaman tu yang cantik betul-betul. Bukan yang cantik, yang based on you punya mind je lah. Kalau 2 minit tu tak fair bagi you all. Saya bagi 5 minit. Fikir betul-betul rumah idaman you. Mesti you ada rumah idaman. Mesti you ada rumah idaman. Alhamdulillah, amin semua orang. Betul? Saya dah doakan. Berkat doa seorang penjuru ramah dengan izin Allah, kita semua menjadi seorang yang kaya raya dengan harta, wang ringgit dan budi pekerti. Kena balance lah. Kalau harta je ada duit tapi budi pekerti tak ada, susah juga. So kita kena balance the process tu. So sebab tu saya selalu doakan pada peserta kursus saya, jadilah seorang yang hartawan dengan budi pekerti. Itu yang paling kritikal dalam hidup ni. Okey, tinggal lagi 3 minit setengah. Okey, betul-betul lah. Sebab apa? Kalau nak menang, nanti saya minta jangan post lagi apa-apa. Sebab kita nak buat satu proses lagi untuk you, nanti you akan faham. Buat dulu. Saya suka trik saya punya ceramah ni. Biasa saya buat ceramah macam ni lah saya buat ceramah. Saya tak suka buat ceramah secara formal. Saya suka buat ceramah macam ni sebab ada interaction satu hal, satu lagi kita rasa comfortable bercakap dalam keadaan yang informal. Dan kita boleh selesa lah menerima ilmu itu yang kita ada. Okey, kepada sesiapa yang baru masuk, nak menang hadiah, kalau nak menang hadiah lah, bila sekarang ni mereka tengah sedang buat 4 perkara ni. And then kalau nak menang hadiah, bila saya tanya soalan, jawab dekat chat. Setiap jawapan yang dibagi tu, bila you respon dekat chat tu, bagi diri sendiri 5 markah. And then kira sendiri markah itu, sampai penghujung program ni, kita akan declare dalam chat, markah mana yang paling, siapa yang paling banyak dapat markah. Ini hanya terbuka kepada orang duduk dalam Zoom ni sahaja. Seramai 78 orang ni, terbuka kepada. And then peserta-peserta yang dekat FB pula, tengok live ni, ada juga hadiah yang drawzania.com sponsor saja. Kami bagi 2 hadiah pula kepada peserta FB yang mendengar rancangan ni, tapi nanti akan di-announce dekat di penghujung rancangan. Yang tu Brother Farhan akan announce macam mana nak menang 2 hadiah ni. Okey. Yang peserta yang dalam Zoom ni, saya sediakan 3 hadiah. Yang 78 orang ni lah yang berpeluang untuk menang hadiah. Okay, tinggal 1 minit 30 saat lagi. Sekarang ni dia orang tengah buat lukisan-lukisan dekat ni, dekat sini. Kena lukis rumah, kena lukis pantai dan sebagainya. Okey, tinggal 1 minit lagi.
Okey, 24 saat lagi. 20. Okey. So anggaplah selesai, dah siap dah. 5 ni saya stop clock the watch ni. Stopwatch ni. Okey. Saya nak balik, saya nak kena draw sekejap. Nanti saya balik ke ni. Okey, nampak tak saya punya drawing ni? Okey. Tadi saya minta lukis 4 perkara kan? Okey, ni pasu. Yang ni pantai. Okey, yang ni adalah kereta kebal. Yang ni saya harap tak adalah orang buat rumah idaman macam ni. Saya sangat berharap. Bayangkan rumah idaman you 5 juta macam ni. Gelak je arkitek tu. Okey? So, saya nak minta semua orang buat macam ni. Buat macam tu. Okey, semua orang dah buat macam tu. 100. Tunggu saya dulu. Jangan buat lagi. 100, 100, 100. Okey. Saya nak minta self-assessment. Self-assessment. Buat pentafsiran pula. Buat semakan sendiri. Bagi jawapan sendiri. Okey, ini you. Ini idea. Thought. Ini adalah drawing you. Okey. Daripada ni, apa you imagine ni, you put on paper ni, berapa persen sama yang you imagine, dan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik imagine, bila imagine pasu ni, put on paper ni, berapa persen sama. Kalau per 100, letak 100. Kalau 90, letak 90. Macam tu. Okay, sama juga dengan pantai ni, bila you imagine pantai tu, berapa persen sama. So, letak per 100. Kalau 70, 90, 100% pun letak je. Yang penting, you kena bahagia dengan assessment you. You kena bahagia. Okay, next. Kereta kebal ni. Berapa persen sama you imagine kereta kebal tu, bila you put on paper, berapa persen sama. Letaklah berapa persen. Sama juga dengan rumah idaman ni. Once you imagine dengan rumah idaman tu, berapa persen sama. Dan put it dalam ni. Okay, nanti admin akan bantu saya. Siapa yang ada akaun Facebook dah, rezeki dia. Snap gambar. Nanti admin akan letak dalam Facebook dengan IG ke apa, snap gambar, tag kepada admin punya program. Okay? Nanti admin akan assist you all dalam chat. Okay. You tengok saya akan cerita ni satu-satu. Okay. Follow saya punya nota ni. Ini nota penting nak tunjuk kepada cikgu, nak tunjuk kepada bos, nak tunjuk kepada ibu bapa betapa pentingnya drawing, visualization dalam TVET. Okey, buat macam ni. 1, 2, 3. Semua orang buat. Walaupun you pelajar, you buatlah ni. Kalau you nak cemerlang, you buat ni. You akan nampak formula besar yang you akan cemerlang. Ini TCI. Okey, yang TCI ni adalah framework yang saya yang formulate. You takkan jumpa dalam buku mana-mana, saya yang formulate TCI ni. Okey, domain yang saya cakap ni dalam domain communication. Domain communication ni terbahagi kepada 1, 2, 3, 4. So T ni think. C ni communication. I ni implement. Ni communication. Okay, Yang ni adalah verbal. You tulis ni. Non-verbal. Ini text. Dan ini visual. Dalam visual pula terbahagi kepada 2, satu lagi freehand, satu lagi digital. Nampak? Okey, kalau you tengok ni, dekat sini, siapa tahu apa itu K-bar? Jawab dekat chat. Siapa tahu apa itu K-bar? Jawab dekat chat. K-bar. Siapa tahu perkataan ni? K-B-A-T. Apa itu? Jawab dekat chat. Betul. Kemahiran berfikir aras tinggi. So, siapa yang jawab dekat chat tu bagi diri sendiri 5 markah. Betul. Okey. Dalam K-bar ni, dia pakai Bloom's Taxonomy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lukis yang ni. Lukis.
Ini remember, ini understand, ini apply, ini analyze, ini evaluate, yang ni create. Ini create. C-R-E-A-T-E, create. Ini adalah remember. Okey, kalau betul nanti, kalau yang betulnya remembering, creating, sebab kita mencipta dan kita mengingat. Tapi saya nak senang remember, kita letak remember je. Okey, dan tarik sini, tarik sini, tarik sini. So buat bergarisan macam ni. Buat garisan macam ni. Ini lots, ini hots. Hots ni adalah kebat lah kat sini. Okey. Okey, tarik satu garisan dekat sini. Follow je saya cakap ni. Ini adalah kunci nak score dalam exam. Ingat saya cerita ni. So lukis pasu kat sini. Lukis rumah idaman dekat sini. Okey. Saya cukup yakin, sekejap tadi yang ni dipanggil LOVS, lower order visualization, ini higher order visualization skills. Lower order visualization skills, higher order visualization skills. Okey. Tadi tu bila saya minta tuan-tuan dan puan-puan dan adik-adik lukis, bukan saya nak bully, saya nak bercerita tentang bagaimana perkaitan lukisan tadi, penzahiran idea tadi dengan kaitan proses berfikir ni. Itu tujuan saya. Kita tengok bila saya minta lukis pasu, saya cukup yakin ramai orang bagi markah sangat tinggi. 100 ada, 90 ada, 70 ada, 80, 90. Dia akan bagi markah yang tinggi sebab mudah aja. Perasan tak bila kita lukis pasu, kita tak komplain. Kita tak komplain. Tapi bila saya minta lukis rumah idaman, sebab rumah tu tak wujud lagi. Macam pasu tadi, you boleh ingat, you jumpa banyak pasu. You senang je lukis pasu tu. Tapi rumah idaman tak pernah wujud dalam minda you. Sebab, tak pernah wujud dalam, bukan minda, dalam dunia nyata. Tak pernah wujud. Sebab dia duduk dalam minda kita. So, you kena buat, you kena create dalam minda ni, you kena create ni dekat minda you, then you kena visualize, higher order visualize ni. You kena visualize. Tapi perasan tak, waktu you cuba visualize tu, susahnya nak visualize. Sebab satu, you kena create. Satu lagi, you kena visualize. Itu yang jadi susah. Jadi, saya cukup yakin seramai-ramai ni akan bagi markah di antara 60 ke 70% atau mungkin kurang daripada itu. Okey? Dan akhirnya bila kita nak implement, yang ni dipanggil melaksana. Bila kita nak implement idea tu, dapatlah idea 60-70% dan akhirnya mungkin kurang. Apa berkaitan dengan TVET tadi? Ingat tak saya cerita pasal Cik Ali, Cik Hassan tadi? Ingat tak saya cerita pasal Cik Ali, Cik Hassan tadi? Sebab dia tak mampu, dia tahu idea dekat minda dia, tapi dia tak mampu nak visualize, jadi dia punya performance jadilah 60 ke 70% ni. Apa impact pada kita punya TVET punya ni? Sangat tidak majulah. Tengok dia ada idea sangat brilliant. Ingat tak yang kita kebal tadi, saya tunjuk diagram. Idea sangat brilliant, tapi bila dia nak put on paper, dia tak boleh. Dan akhirnya bila dia melaksana, dia jadi tidak melaksana secara cekap. Yang itu yang menyebabkan TVET tak jadi bijak dan kreatif. Dan nampak, nanti saya cerita macam mana pula melukis nampak bijak dan kreatif. Nanti saya akan buat cerita pasal A, B and C. Okey. So jom kita bercerita tentang A, B and C. Ni saya nak cerita pula A, B and C. Ambil satu kertas baru. Nanti kita lepas ni saya akan ajar macam mana nak visualize, teknik visualization menggunakan Draw Zania Mind App. Yang ni you kena faham konsep why dulu. Okey dah. Once kita dah buat macam tu, adalah cerita pasal A, B, C. 1, 2, ikut je saya lukis ni, 3. Cerita A, B dan C. Ni TVET lah ni. Okey, T, C, I. Okey, ini adalah apa? Tenaga pengajar TVET. Kita panggil cikgu lah, senang, cikgu. Ini adalah pelajar TVET. Ini pelajar. Ini adalah selepas you ini penilai. Penilai. Maksudnya bila lepas exam, waktu exam, you exam lah. Lepas tu adalah orang assess you punya exam tu. Okey, tengok kat bawah ni letak F, letak Z. F dan Z. F dan Z. F equal to faham.
Z equal to Zahir. F equal to faham, Z equal to Zahir. Okay? Setuju tak cakap saya? Jawab dekat chat. Setuju tak cakap saya? Kita kena faham dulu subjek kita, baru kita boleh explain kat orang tu. Jawab kat chat. Betul tak? Betul tak statement saya? Kalau kita nak explain sesuatu perkara, kita kena faham subjek matter kita dulu. Kita kena faham apa yang kita nak cerita tu. Jawab dekat chat. Betul tak saya punya statement tu? Okay. Saya cukup yakin orang kata betul. So, kalau cikgu ni nak mengajar, cikgu kena faham dah subjek yang dia nak mengajar. Tak kisahlah cikgu TVET ni nak mengajar apa. Dia nak ajar kimpalan ke, dia nak ajar apa ke, dia nak ajar whatever, dia kena faham dah subjek yang dia nak ajar. Okey. Cikgu ni dia dah masuk training saya, Dr. Ruzaimi. Dia dah masuk training tu, dia dah faham. So bila cikgu nak draw atas whiteboard, dia draw cantik diagram ni, campur verbal semua ni, dia berjaya zahir 100% apa yang dia faham. Dia berjaya menzahirkan idea dia 100%. Maksud menzahir tu visualization lah, visualize idea dia 100%. Pelajar ni bila dia tengok, saya pakai pen warna merah lah. Pelajar ni bila dia tengok cikgu dia ajar, dia faham 100% apa yang cikgu dia ajar. Dia faham 100% apa cikgu dia ajar. Bila proses ini berlaku, proses pengajaran dan pembelajaran berjaya dengan cemerlang 100%. Berjaya dengan cemerlang. Proses pengajaran dan pembelajaran berjaya dengan cemerlang. Sebab apa? Cikgu ajar, pelajar faham, maksudnya proses pembelajaran berjaya dengan cemerlang. Okey. Selepas itu, cikgu nak test whether pelajar ni faham tak faham. Tak kisahlah, you dalam makmal ke, you dalam lab ke, dalam bengkel ke, dalam classroom ke, cikgu akan test. So, dia test lah. So, pelajar ni draw. Unfortunately, sayangnya, malangnya pelajar ni tak mahir nak visualize. Ingat tak tadi, kereta kebal, dia imagine kereta kebal, jadi kereta kebal yang tak macam kereta kebal tu. So dia berjaya visualize 60% daripada apa yang dia faham. Okey, dan bila penilai tengok, saya buat pen lain pula, bila penilai tengok ni, apa yang pelajar tu jawab, penilai tu berjaya faham 100% apa pelajar itu jawab. Okey, jawab dekat chat sekarang, berapa markah pelajar itu dapat? Jawab dekat chat. Berapa markah pelajar itu dapat? Jawab dekat chat. Okey, jawab dulu, saya tunggu, saya bagi masa. Jawab dulu, saya bagi masa. Berapakah pelajar itu dapat? Markah pelajar itu dapat. Siapa yang jawab 100 tu, jangan bagi markah jawapan yang betul. Salah. Pelajar tu dapat markah berapa? Siapa yang jawab 60%, bagi 5 plus 5. Sebab jawapan betul dan you join chat tu tadi. You jawab chat. So, pelajar tu dapat 60% sahaja. Okey? 60%. Saya terlupa nak cakap tadi, pelajar ni semua, pelajar ni semua, cikgu ni bijak 100%. Saya terlupa nak cakap. Dia bijak 100%. Maksudnya thinking proses dia, semua orang bijak. Ini bukan 1000 ni, ini 100. Okey. So, cikgu, pelajar semua bijak. Tetapi bila exam, pelajar tu hanya dapat 60 markah sahaja. Okey, jawab dekat chat. Adakah pelajar itu bijak? Jawab dekat chat. Pelajar tu mesti bijak kan, betul? Jawab dekat chat. Betul tak? Pelajar tu bijak. Sebab apa? Pelajar tu pandai 100%. Dia pandai. Tetapi bila dalam exam, dia nampak tidak pandai. Nampak tidak bijak. Yang inilah masalah besar negara kita. Dia faham waktu proses pengajaran dan pembelajaran, tapi waktu assessment, peperiksaan, dia tak ada kemahiran nak visualize tadi, dia nampak tidak bijak. Sebenarnya dia sangat bijak. Yang itulah yang you hadapi, pelajar-pelajar hadapi dalam TVET ataupun bukan TVET bila nak menjawab soalan. You tahu jawapan, tapi sebab tangan you tak hidup. Saya suka panggil tangan tak hidup. Bila tangan tak hidup, you nak jawab tu dia jadi slow, perlahan. Macam tadilah pelajar yang jawab dan kereta kebal tadi. Kereta kebal, tapi dia nampak, dia nampak bukan kereta kebal. So nampak? Itulah isu besar kita sekarang, negara kita, community kita, yang community kita tak mahir nak visualize idea.
saya yakin dengan statement saya ni, saya dah train lebih kurang 5 ke 6 ribu orang dah sejak tahun 2015. Saya nampak senario ini. Saya nampak senario ini sangat jelas dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita. Daripada preschool, cikgu preschool, pelajar preschool tak boleh Pelajar preschool dia ada dia pandai draw, dia boleh visualize sebab apa? Dia punya kemahiran tu dia nanti dia cerita lain kayak yang preschool ni. Tapi start daripada sekolah rendah sampailah sekolah rendah okey lagi. Start sekolah menengah sampailah ke semua adult, kebanyakan tak boleh nak visualize. Yang sekolah preschool tadi, kenapa saya buat statement dia boleh visualize sebab apa? Pelajar waktu umur kita 5-6 tahun ni kita visualize je, cantik tak cantik kita visualize. Itu tak ada masalah pelajar waktu tu. Kita pun sama waktu tu, tak ada masalah. Tapi bila kita membesar, kita masuk sekolah menengah, bila kita tengok drawing kita menyirap, kita tak nak lukis dah. Dan akhirnya bila kita bekerja, langsung kita tak pandai melukis. Okey, jelas Inilah yang berlaku dalam sistem kita punya pembelajaran. Cikgu cukup pandai, tapi sebab pelajar tu tak boleh nak visualize. Itu yang jadi problem. Itu kalau pelajar tu tak boleh visualize. Tapi kalau cikgu tak boleh nak visualize, lagilah problem kepada pelajar-pelajar tu. So sebab tu saya kata proses visualization ni kena dikuasai oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk cikgu TVET, pensyarah TVET, pelajar TVET dan sebagainya. Kita boleh continue? Okey. Saya balik kepada slide saya. Yang ni saya nak play video ni. Video ni boleh didapati dekat saya dah buat tu youtube.watch. You cari dekat YouTube why kids should draw more. And then you boleh tukar kat situ why TVET student, why TVET should draw more. You boleh tukar je title tu. Okay? So saya play video ni. Okay, tengok statement ni cakap, in the study, student TVET, you tambah je, student TVET who drew information remembered nearly twice as much as student who wrote it. Jadi, nampak tak? Kalau kita tak pandai melukis, saya cukup yakin dekat sekolah, dekat your institution, sebab you tak pandai melukis, kebanyakan nota you ambil dalam bentuk teks. Saya cukup yakin. Dan yang bila you perlu draw pula, you ambil apa tahu? You copy paste dekat Google, you print dan you jadikan dia nota. Itu saya cukup yakin. Sebab apa? Kita tak mahir nak visualize idea. Tangan kita tak hidup. Kita continue lagi. Okey, sekarang ni ada study mengatakan bahawa learning process dah tak boleh asing dah. Learning process kena campur. Campur maksudnya kita tak boleh segregate antara kinestetik, visual dengan linguistik. Dah tak boleh dah. Kita kena combine. Visual menjadi perantara yang paling kritikal.
Nampak tak dia cakap? So if you think drawing and artwork are not an important part of the school day, think again. Very serious statement think again. So saya tak tahu macam mana. Ini saya ada solution dia. Saya ada formula dia. Sebab tu saya wujudkan drawzania.com dengan Drawzania Mind Apps tu. Untuk bantu seluruh rakyat Malaysia boleh visualize idea. Okay, tahu tak siapa Editopia ni? Editopia ni adalah owned by George Lucas yang buat Star Wars. So a very serious research they done. Foundation ni buat research on drawing ni, sangat serius. So kita kena ambil iktibar daripada ni. Kita kena ambil iktibar. Okay, kita continue lagi. You boleh cari dekat internet YouTube ada. Ataupun pergi ke editopia.org ni you akan jumpa juga video yang sama. Okay, kita continue. Okay, saya nak semua orang tolong buat ni. Tiru ni sebiji, tiru. Tak payah buat detail macam ni, follow saya buat sekejap. Sebab kita nak menilai kita punya tahap keberkesanan kita punya prestasi. Okey, sekejap. Saya share dalam ni untuk memudahkan you all buat. Okey, follow saya punya drawing ni. Cara nak buat dengan cepatlah. Ini dia panggil self assessment self assessment. Okey, ikut saya buat ni. TCI. Think, communicate dan implement. Okey, buat macam tu. Buat macam tu. Okey, 1 0 boleh start 1 lah. 1 sampai 7. Ni boleh buatlah. 2 3 4 5 6 7. Buat macam tu. Ini pun 1 2 3 4 5 6 7. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini simpan dan tunjuk kepada ibu bapa ataupun cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni saya yang formulate proses ni. Okey Kenapa? Okey, yang ni dia panggil bijak dan kreatif. You tanda you ni bijak dan kreatif. Dekat mana you? Dekat mana you dalam range ni? Sangat tidak bijak, sangat bijak. Belah sini. Ini sangat tidak bijak lah kat sini. Yang ni sangat bijak. You kat mana? Kat sini ni sangat bijak. Dan kreatif. So kalau you kata 6, tanda 6. Macam tu. Okey, dekat bawah ni pula visualization plus communication. Communication lah. Okey, kat sini ni sangat mahir. Sangat mahir. Yang kat sini ni sangat tidak mahir lah. Sangat tidak mahir. Okey, so you boleh visualize. Tapi macam mana you nak vote? Macam mana you nak ni? You test macam you buat rumah idaman tu. You berjaya tak berjaya? Okey, katalah you kata lebih kurang saya ni tengah-tengah aja. Letak tengah-tengah. Macam tu. Okey, then next ni adalah melaksana. Implement. Okay, melaksana. Saya sangat mahir melaksana. Sangat mahir. And then saya tidak mahir kat sini. Sangat tidak mahir. Sangat tidak mahir. Apa maksud dia? Bila you ada idea dan you communicate dan you berjaya nak laksana. You boleh buat laksana. Kalau TVET contohnya, you ada idea TVET tu. Lepas tu you communicate, you draw. Lepas tu you buat. Buat tu berjaya. You sangat mahir. So, kata nak letak 6, letak 6. Terpulang pada you. Nak letak 7 pun tak apa. Okey, dan lepas tu you campur markah ni. Katalah ini 6, campur 4, campur 6 kat sini. So you campur ni. Campur equal to berapa? 10, 16. Lepas 16 ni, you bahagi pula. You bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Ada 3 segmen ni. So dan akhirnya you akan dapat purata lebih kurang, bahagi 3 dapat berapa? 4 point something, right? Lebih kurang. 5 point something. 5.3 something like that. Sekejap. Betul. 5.333 something. Okey, apa maksud 5.33 something ni? Dekat sini lah. You punya. 5.3 sampai dah. Okey. Ini apa maksud dia? Ini hasil. Maksudnya hasil output you.
Ini maksudnya you duduk dalam keadaan yang tidak cekap. Hasil you dalam keadaan 5 tu dia panggil nak arah baik dah, nak arah baik. Jadi apa yang you patut improve kat sini, you kena improve yang ni. Kalau you dapat 6 ni, dia akan automatically duduk kat 6. You dah mula jadi pelajar TVET ataupun pensyarah, cikgu TVET yang cemerlang. Okay? So yang ni ingat, kalau nak pakai diagram ni, tolonglah copyright tu saya, Dr. Uzaimi Mat Rani. Sebab ini adalah framework yang saya design untuk secara mudah nak ukur ke prestasi kerja. Boleh pakai untuk pekerja, boleh pakai untuk pelajar dan kita boleh nilai kat mana dia. Biasanya, kena ingat kalau nak develop pelajar, kalau nak develop diri sendiri, domain apa yang kita kena control? 3 domain ni. Kita kena pandai berfikir, kita kena pandai berkomunikasi, kita kena pandai melaksana. Satu lagi, you kena tambah dekat sini, kolbu. Hati. Kolbu ni saya tak boleh ajar, bukan forte saya. Ada somebody yang introduce to me, last kali kita kena ada kolbu. Dia panggil hati. Sebab kalau bijaksana pun kita tak ada hati, kita tak balance dalam kita punya EQ dengan IQ. Okay? So tak apa, yang ni saya tak nak cerita, bukan saya punya forte. So, bayangkan kalau kita dapat 5.3, kita masih tidak cemerlang. Kita hanya dalam mediocre ke arah higher order. Higher punya group. Itu dia punya ni lah. So pakailah yang ni untuk you punya assessment dan sebagainya. Hopefully tolonglah address siapa yang design benda ni. Itu je saya minta. Okay, then continue. Okay, kita dah sampai, kita ada 15 minit nak belajar macam mana nak visualize. Okay, last kali saya nak buat segmen sebelum kita nak pergi macam mana kita nak buat visualization tu. Okay, tengok what different today is that now the conversation is visual. People's story are visual. Shopping is visual. The news is visual. If you want to enter just about any conversation today, you need to be visual too. Okay, apa maksud dia? Visual ni yang dia maksudkan, you kena mahir visualize idea. You kena pandai visualize idea. Okay, siapa boleh jawab ni? Yang saya tunjuk ni apa? Siapa berjawab dekat chat? Ini apa yang saya tunjuk ni? Saya kena tunjuk ni lah. Ini apa? Dekat chat, jawab dekat chat. Ini apa? Jawab dekat chat. Saya cukup yakin semua orang akan jawab pen. Betul? Ini adalah pen. Okay, saya nak tanya. Soalan. Bila kita pandai membaca? Jawab dekat chat. Bila kita pandai membaca? Jawab dekat chat. Saya tengok chat. Saya tengok chat. Okay. Bila kita pandai membaca? Waktu kita sekolah kan, preschool kan, cikgu ajar membaca A, B, C, D, tadika, betul. Siapa yang jawab tadika tu bagi 5 markah, plus 5 markah lagi. Okey. Bila kita pandai menulis? Jawab dekat chat. Bila kita pandai menulis? Tadika, bagus. Semua orang pandai. Jawab dekat tadika. Memang kita pandai menulis dekat tadika. Okey, bila kita pandai bercakap? Takkan dekat tadika you pandai bercakap? Mengarut kan? Tadika, bila you pandai bercakap, sebelum masuk tadika lah. Ibu yang ajar ke, you dengar bukan ibu yang ajar. You dengar ibu bercakap, you dengar ayah bercakap, you dengar kawan abang bercakap, kakak bercakap, you pandai bercakap sebelum tadika. Betul. 5 plus 5. Okey. Bila you tahu membaca visual? Soalan saya seterusnya. Bila you tahu membaca visual? Jawab dekat chat. Bila you tahu membaca visual, ini apa? Bila you tahu membaca visual ni, pernah tak diajar? Tak pernah diajar. Membaca visual ni, kita lahir, Allah Subhanahu Wa Taala dah embedded dalam diri kita. Dia panggil read visual. Okay? Dia panggil read visual. Visual, dia ada punya terms dia. Kita read visual tu semenjak kita lahir. Sebab the first visual yang kita baca, visual recognition nama dia. Semenjak kita lahir, kita akan recognize muka ibu kita dulu. So membaca visual ni tak perlu belajar. Memang Allah dah embedded dalam diri kita. Okey. Yang kita kena belajar adalah create visual. Create visual tu kena belajar. Macam tadi you pandai draw tapi you tak boleh visualize. Yang visualize tu yang kena belajar. So dalam TVET, dalam pembelajaran TVET kena ada proses mengajar visual tu. Atau ada orang salah faham pula. Doktor, dekat TVET kami ada drafting. Drafting tu bukan.
Drafting tu bukan. Drafting tu adalah formal education untuk kepada technical itu. Yang saya maksudkan visualization ni sketches, freehand. Yang tu kena belajar secara formal, kena ada subjek secara formal dinamakan freehand visualization skills. Kena ada subjek tu. Untuk kita mahir visualize idea. Okay, saya continue lagi. Okay, good. Siapa yang dapat bagi jawapan tu, bagilah diri sendiri 5 markah. Okay, kita continue. Now kita nak practice macam mana nak visualize idea menggunakan Draw Zania Mind Apps. Allow me to open Draw Zania Mind Apps. Okay, dekat sini sekejap saya nak tarik okay, saya penuhkan ni. Okay, dekat Draw Zania Mind Apps ni, you buka dekat, you pergi ke Draw Zania Mind Apps, dan siapa yang dah register buku saya tadi tu, you terus masuk Draw Zania Mind Apps lah, tak ada masalah. You type di Draw Zania, you akan dapat Draw Zania Mind Apps ni. Okay, then buka Draw Zania Mind Apps ni. Okay, saya minta lukis kereta kebal kan, dan kita belajar lukis kereta kebal. So macam mana kita nak lukis kereta kebal? Kita buka Children Drawing. Kita ambil, cari kereta kebal. Sekejap, saya kena betulkan ni, nak tarik dia ni. Cari kereta kebal. Kat mana kereta kebal? Kereta kebal biasanya dia sebelah sana. Okay, now kita nak lukis kereta kebal. Okay, macam mana kita nak gunakan Draw Zania? Okay, macam mana kita nak gunakan Draw Zania Mind Apps ni? Mudah aja. Ingat proses saya, nama dia O.U.C. Ni saya bagi tips kepada cikgu-cikgu kalau nak ajar student TVET ke, bukan TVET ke, macam mana nak visualize, gunakan formula saya ni. O.U.C. Kalau guna Draw Zania Mind Apps lagi mudah lah, sangat mudah. Okay, first macam mana? Kita observe proses kereta kebal itu terjadi. Observe, maksudnya jangan buat apa-apa lagi, observe sahaja dulu. So kita observe step by step. Tengok saya buat, jangan draw lagi. Tengok saya draw, tengok sistem ni draw dulu. Okay. Tengok dulu, itu dinamakan proses observe. Kenapa observe ni penting? Untuk otak faham, dia panggil otak faham. Minda faham nama dia. Proses tu, kenapa objektif dia? Untuk minda faham. Okey, jadilah sebuah kereta kebal. Tengok macam mana jadi kereta kebal, tengok dia lukis dulu, lembut je. Lepas tu baru dia tekan selepas itu. Nampak tak? Okey, itu nak make sure that minda kita faham. Okey, then kita go for, okey, semua standby buat kotak ni. Buat kotak ni. Saya buat perlahan-lahan. Ini proses kedua, nama dia understand. Kita nak make sure that belajar kita faham dan praktis. Ni dia panggil praktis dan faham pula. Tangan hidup lah. Kita dah mula nak tangan hidup. Okey. 4 satu kotak ni, tambah lagi satu kotak kat atas. Lepas tu ada waktu proses ni saya buat presentation, ada orang ada kat tangan. Doktor kata tadi jangan meniru. Ni kan meniru. Ni bukan meniru. Ini adalah proses faham terjadinya kereta kebal. Kalau meniru ni, saya tunjuk gambar, you tiru. Tu tiru. Yang ni dia faham proses memahamkan terjadinya kereta kebal. Dia step by step. Okay, continue. Jadi, okay, tambah lagi tiga kotak kat atas tu. Okay, continue lagi. Ada 2 garisan dalam kotak tu. Yang seronoknya guna Mind App ni, cikgu, laju sangatlah cikgu buat. Tak apa, cikgu pandai. Undur je. Undur je. Kat mana you tertinggal? Kat mana you tertinggal? Tak payah draw balik dekat whiteboard tu. Okay, then continue lagi. Dapat 2 garisan kat vertikal ni pula. And then buat curve line. Okay, tak sama pun tak apa. Objektif dia, kita buat proses ni, understand ni, untuk kita faham je buat kereta kebal. Tak sama dalam video ni pun tak apa. Tak sama pun tak apa. Kita continue lagi. Selepas ni, saya nak tunjuk ada satu segmen yang TVET boleh pakai. Okay. Sebab yang ni kita buat children drawing ni. Nanti saya tunjuk yang TVET ni. Okay, dan ada curve line kat situ. Ada, nampak tak? Okay, dah. Sekarang ni dah mula kita gelapkan garisan itu. Gelapkan semua. Gelapkan semua. Gelapkan semua. Okey. Ada 4 bulatan kecil. Lepas tu ada 4 bulatan besar.
and then ada exhaust, and then ada dinding kereta kebal, dan ada asap, dan make sure ada tanah kat bawah ni. So kereta kebal tu boleh duduk atas tanah. Okay, ini adalah proses understand. Okay, proses ni saya tak nak proses ni. Proses ni adalah untuk you. Proses yang create tu yang critical. Betul? Proses yang create tu. Okay, apa yang saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan buat, adik-adik buat, okay, jangan tiru kereta kebal ni, gunakan kotak imaginasi ni balik. Ni, kotak ni, saya nak tolong minta you all draw balik kereta kebal you. Tanpa tengok, ikhlas dekat hati, sebab this is not for me, it's for you. Okay, ambil satu kertas lain, terbalikkan kertas tu ke, okay, lukiskan saya kereta kebal baru, version you, versi you. Lukiskan kereta kebal you, versi you menggunakan teknik ni. Okay, so itu dinamakan proses C, create. Proses create ni lah yang paling kritikal untuk masyarakat kita. Sebab apa? Kita akan melukis dan merujuk kepada minda kita dan bukan lagi kepada objek-objek rujukan lain. Faham? So tutup kertas kereta kebal tadi sebab minda you dah faham dan you dah praktis nak lukis kereta kebal, dan sekarang ni you kena start lukis kereta kebal berdasarkan minda cipta you. Kalau program untuk adult, saya selalunya buat macam ni. Nampak macam kereta kebal tapi bukan kereta kebal. Macam mana nak buat? Nampak macam kereta kebal tapi bukan kereta kebal. Itu untuk adults lah. Untuk pelajar-pelajar buat kereta kebal baru. Tapi kalau you rasa you adult, buat saya punya statement ni. Nampak macam kereta kebal tapi bukan kereta kebal. Dia lagi mencabar minda lah. Kalau pelajar-pelajar kita biasanya saya akan minta dia lukis kereta kebal baru tanpa merujuk. Tapi kalau saya ajak adult, saya akan buat macam ni. Nampak macam kereta kebal tapi bukan kereta kebal. So macam mana nak buat? Pening kan? So yang itulah kita akan mencabar minda kita untuk create. Yang itulah buat kita maju. Yang jadi kita tak maju ni sebab apa tahu? Tiap-tiap kali Google. Tiap-tiap kali Google. Bila nak maju? Sebab kita always meniru Google. Dan saya sangat tidak bersetuju bagi saya lah. Tiru version. Sangat salah. Tiruvasi nama dia. Saya sangat tidak bersetuju dengan konsep itu. Tiruvasi ni sebab perkataan tiru tu menyebabkan inovasi menjadi rendah. Sebab tu kita jadi tidak maju disebabkan kempen yang kita buat tiruvasi. Jangan pakai kempen tu. Memang harsh. Ramai orang katakan bersetuju dengan saya. Saya tahu. Tapi demi Malaysia, sebab kita pun dah nak nyambut Hari Malaysia ni, demi Malaysia, saya kena beritahu tiruvasi sangat tidak sesuai dengan masyarakat kita. Kita kena sebut inovasi. Kena create tanpa tiru. Kalau kita nak maju. Dan jangan terkejut, dekat negara-negara maju, proses visualization menggunakan lakaran ni dah dimulakan sejak tahun 2005 dan ke bawah. Okey, saya boleh beritahu negara Jepun, rata-rata rakyat negara Jepun pandai melukis. Sebab apa? Saya dah tanya kawan-kawan saya yang belajar di Jepun, yang bekerja di Jepun, yang balik daripada Jepun, dia kata rata-rata rakyat Jepun pandai melukis. Apa maksud dia? Tahap creation dia sangat besar. Memang Jepun dah maju. Okey? Macam negara-negara di Europe pula, lukisan ni amat penting bagi dia orang. You tengok lukisan-lukisan daripada Van Gogh tu awal lagi, daripada Leonardo da Vinci, itu bermula tahun beratus-ratus tahun yang lepas. Kita masih tidak ke mana. Itu saya punya ni lah. So, tujuan kita sekarang bukan untuk menidakkan orang, tak ada. Tujuan kita adalah membangunkan Malaysia. Membangunkan negeri Perak. Itu yang, sebab Perak ni dekat di hati saya lah. Okey, kita boleh proceed. Okey, dah siap tu, tolong share dalam Facebook, dalam IG ke, nanti admin akan bantu you ke mana nak tag ke mana. Okay? Okay, kita proceed to the next level. Okay, kepada pelajar TVET pula, kat mana you boleh belajar dalam Mind Apps ni? Okay, ini adalah children drawing. You pergi ke mana? You pergi ke perspective drawing ni. Pelajar TVET banyak menggunakan perspektif untuk melukis sesuatu perkara, visualize idea. So kalau pelajar TVET, bagusnya menggunakan kategori perspektif ni.
Pelajar-pelajar sekolah menengah, kalau nak belajar melukis, tak nak belajar melukis, nak visualize, gunakan kategori drawing ni, perspective drawing ni. Saya ulang balik perspective drawing ni. Cari perspective drawing, ada 200 demo video dalam tu. Yang bagusnya Drozania ni pula, dia start dengan beginner. Okay, kita cari yang beginner, start daripada awal. Saya tak sempat nak ajar secara jelas sebab kita masa sangat limited. Apa saya boleh share, ikut saya punya formula ni. Pakai konsep OUC yang saya dah share tadi, gunakan Drozania Mind Apps ni untuk train diri sendiri atau pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tengok saya buat. You tengok saya punya proses ni. Okay, first nak pandai visualization, kena pakai garisan ni. Kena mahir buat garisan dulu. Itu protokol pertama. Kena mahir buat garisan. Sebab tu saya galakkan cikgu-cikgu TVET, pencara-pencara TVET ataupun ibu bapa berkaitan dengan TVET menggunakan Drozania Mind Apps ni untuk proses yang sistematik. Tak payah pening dah. Tiap-tiap tahun tak payah pening. Pakai yang ni aja. Memang dia dah well planned. Saya yang design ni. And then drawing-drawing ni tangan saya. Ini adalah drawing saya lah. Okay, then kita continue. Lepas dah pandai buat garisan, lepas tu buat apa? Pergi dekat buat shape dulu. Jangan belajar 3D dulu. Memang wabillahi taufik wal hidayah. Belajar asas dulu. Buat shape dulu. Buat kotak dulu. Tengok kita play kotak ni macam mana nak belajar. Okay, yang kotak ni. Yang ni kita stop ni. Tengok cara dia step by step. Tengok cara dia buat kotak. Follow aja. Follow aja step by step. Kalau tak faham, ulang balik. Itu proses nak mahirkan pelajar-pelajar atau diri sendiri, pelajar TVET untuk melukis. Jangan terus melukis 3D you tak akan mahirnya. Ramai yang silap, kita nak pandai melukis, terus lukis 3D. Memang tak akan pandai. Okay, then kita continue, kecuali yang gifted lah. Yang gifted tu dia lain lah. Macam saya, tak gifted. Saya asalnya daripada tak pandai melukis, kurang pandai melukis, jadi pandai melukis. Okay. Dan kalau tak faham, ulang. Okay, itu video lah. Okay, dan selepas tu, kita continue. Dan, okay, siapa nak buat yang ni boleh, jom. Kita buat sekejap yang ni. Okay, kertas kosong. Okay, kita nak buat kotak ni dulu. Buat kotak macam ni dulu. Buat kotak. Buat kotak. Follow je saya buat. Ini best. Buat kotak. Okay, dah siap buat kotak. Okay, tambah ke atas tu. Mulut dia. Kita nak buat balang ni. Bekas. Okay, dan tambah dia leher balang tu. And then tambah satu lagi kat tepi ni. Tengok. Bila kita nak visualize, gunakan teknik imaginary box nama dia. IB, imaginary box technique. Kepada sesiapa yang langsung tak boleh nak visualize, gunakan teknik ni. Inilah solution kepada mahir visualize. Okay, then continue. Nampak? Dapatlah satu balang. Okay, dan kita continue lagi. Buat benda yang sama pula tapi kotak yang berbeza. Kita nak buat apa pula? Kita nak buat termos. Bekas air ke? Tengok, senang je. Kalau tak faham, ulang balik. Sampai kita faham. Okay. Always orang kata, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu je saya cakap. Selalu saya jumpa peserta-peserta program saya, doktor saya tak pandai melukis lah. Saya always jawab, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kenapa? Saya dulu bukan langsung tak pandai. Kurang pandai di antara kawan-kawan saya yang gifted. Waktu dekat School of Architecture dulu. Tapi kerana kehendak nak pandai melukis tu, saya cari formula. Saya cari formula macam mana nak pandai. Sebab saya tanya pensyarah, saya tanya, macam mana saya nak mahir melukis? Practice makes perfect. Itu je dia ajar saya. Practice makes perfect. Yang lain dia cuma ajar teknik perspektif tu standard lah kat school. Tapi dia tak pernah bagi solution lain. Dia kata practice makes perfect. I took them, dia punya advice dan saya practice makes perfect. Then continue. Dapatlah tu. And then kita continue lagi. And then kita continue lagi. Nampak? Mudahnya melukis menggunakan imaginary box dan Drozania Mind Apps ni. Kalau tak faham, ulang balik. Ulang balik. Okey, pelajar-pelajar yang kurang bijak, dengan saya punya cakap saya punya statement. Pelajar-pelajar yang rasa dia kurang bijak, sebenarnya anda seorang yang pelajar yang sangat-sangat bijak. Percaya cakap saya. Saya dah lalu proses ni. Anda adalah pelajar yang kurang bijak, yang rasa diri kurang bijak, sebenarnya anda adalah pelajar yang sangat-sangat bijak, cuma yang anda nampak tidak bijak sebab tak boleh nak visualize idea. So bila anda nak macam mana nak jadi bijak, belajar visualize idea ni
dan automatically otak you akan lagi super brilliant. Okay, percaya cakap saya yang tu sebab apa? Banyak teori mengatakan kalau nak latih pelajar jadi bijak, bukan latih dia berfikir dulu, latih dia berkomunikasi dulu. Lepas dia dah boleh visualize idea, sel-sel otak berhubung, baru dia boleh jadi bijak. Itu dia punya tips dia. Kita continue lagi. Jadilah macam tu. Okay, dah siap dah. Itu baru yang mudah. Kalau yang seterusnya, kita tengok yang lain pula. Sampailah detail ni buat bangunan. Video dia. Ini kita continue lagi. Sampailah. Ini bagus untuk TVET. Bagus untuk TVET sebab saya dah prepare semua ni untuk TVET. Memang saya dah prepare. Kenapa saya ajar objek-objek general? Sebab bila you boleh lukis objek general, you akan boleh lukis subject matter you. Contoh pipe. Kenapa pipe tak ada dalam ni? Sebab apa? Pipe tu objek juga. Tapi bila you boleh lukis objek-objek general, you akan boleh lukis pipe. Okay. So, dan seterusnya lah. Okay, kita nak tengok yang lain pula. Video lain pula. Okay. Siapa yang berminat nak lukis? Siapa nak lukis? Sekejap, kita nak balik ke kategori. Kita balik ni. Sekejap, saya nak tutup. Okay. Ada yang masuk animation. Nak belajar animation. Nak belajar figure. Semua ada. Ini ada figuratif. Boleh belajar figure. Ini figure. Kalau nak belajar anime pun ada. Boleh belajar anime. Okay. Kalau nak belajar landscape pun ada. Siapa dalam sebut landscape tadi? Pun ada. Nak belajar apa lagi? Nak belajar robot untuk robotik pun ada. Semua ada dalam ni. And then siapa yang nak buat digital drawing? Semua ada dalam ni. Yang lagi best, ini step by step. Dia bukan apa dia mungkin? Dia bukan proses. Tengok saya ambil yang advance terus. Yang bagusnya siapa yang design ni, ini adalah seorang artis, background artis yang terkenal di Malaysia. Dia buat program ni. Ini yang bagus. Tengok ini adalah hasil kerja dia lah. Yang bestnya dia nampak cantik. Sebenarnya mudah je buat ni. Kalau you betul-betul tengok ni, saya play satu video Okay, tengok dia buat. Macam tu aja. Asalnya. Lepas tu tengok dia gunakan digital, step by step proses dia mewarna. You boleh tiru. Maksud saya tiru tu tadi you understand proses tu. Tak faham you ulang balik. Itu dia panggil OUC. Ingat OUC. You boleh tengok proses tu and then lepas tu you innovate daripada sini. You innovate daripada sini. Dan akhirnya jadilah lukisan secantik itu. Okey, nampak So okey. Apa lagi yang you nak? Banyaklah lukisan-lukisan digital ni. Okey, kita balik ke ni. Sekejap, saya nak kena balik ke tu. Okey. So, itu sahaja. Nanti saya balik ke slide balik. Sekejap, saya nak tutup ni. Okey, ini adalah yang Drozania tadi yang saya dah share. Okey, saya bagi masa lebih kurang just nice 10 minit untuk Q&A. Okey, saya lepas balik ke Cik Farhan untuk coordinate Q&A. Cik Farhan, back to you. Cik Farhan ada? Okey, kepada siapa yang ada soalan boleh ajukan dan boleh tekan boleh tekan raise hand. So kita akan bagi screen lah kepada pelajar ataupun boleh saja utarakan soalan di chat. Okey. Siapa yang nak ada tanya soalan boleh tekan raise hand. Okey. Siapa yang tanya soalan saya bagi 20 markah. Jadi nanti dah boleh start kira markah dah. Dah start kira markah. Nanti saya akan announce siapa yang nak dapat yang drozania.com tadi tu, you kira markah dulu sekarang dan siapa-siapa yang tanya sekarang, saya buka pada 3 soalan je. So 3 soalan ni siapa yang dapat berjaya jawab yang dipilih tu untuk saya jawab, setiap soalan tu dapat 20 markah. Okey, ada soalan tak? Rusti ada?
Ada soalan di chat? Boleh tu. Soalan yang bagus ni Fiza. Ni apa? Soalan Fiza ni. Macam mana if kita buat visualization tapi orang tak pandai visualize, macam mana dia orang nak faham? Okay, very good soalan. 20 markah. Dia macam ni. Dalam communication ni dia ada coding dengan decoding. Maksudnya you sampaikan information tu, saya kena draw sekejap. Bila saya draw tu lagi senang you faham. Sekejap saya draw. Okay, soalan yang sangat bagus. Soalan yang sangat bagus Dia macam ni soalan tadi dia kata dia ni pandai melukis tapi orang ni tak pandai melukis. Dan orang tu tak boleh faham. Dia macam ni Proses yang you buat ni daripada idea ni kata yang macam ni you draw kat sini. Ini adalah proses visualization. Maksudnya you kena mahirkan visualization dulu. Bagaimana untuk orang faham, you kena belajar ilmu visual communication. Maksudnya, daripada lukisan you ni, you kena make sure that orang yang tengok ni faham. Yang ni kita kena belajar. Maksudnya, you, A ni, kalau nak cakap dalam visual communication, freehand visual communication, you kena ada knowledge FVCS nama dia. Yang ni FVS, yang ni FVCS. Knowledge ni you yang kena ada. FVCS ni kena belajar. Dia tak boleh assume, tak boleh. So you kena belajar. Sebab tu saya buat program training untuk ajar orang pandai visualize, satu training, satu lagi pandai visual communication. Tu dua training. Soalan dia tadi, kalau dia pandai draw, orang ni pula tak pandai draw. Tak ada masalah. Sebab apa? Walaupun ini cerita pasal idea yang you nak sampaikan, you yang kena pandai draw. Tapi orang ni kena pandai draw pula sebab dia nak balas ilmu you. Dia nak balas information tu. Maksudnya dia pula ada idea dia macam ni pula. Dan dia sendiri pula kena draw. So maksudnya dua-dua orang tu kena pandai draw. Tadi soalan dia. Kalau dia tak pandai draw macam mana? Kena belajar. Itu dia jawapan dia. Kalau tak pandai draw, kena belajar. There's no choice. Sama juga kalau you tak pandai membaca, you kena belajar. Kalau you tak pandai menulis, kena baca. Kena belajar. You tak pandai mengira, kena belajar. So dua-dua ni kena belajar freehand visualization dengan freehand visual communication. Kena belajar secara formal. Soalan nombor 1 saya dah jawab. Saya open pada dari situ kita mendidik dia untuk visualize. Ya, betul. Saya nak tengok soalan tadi kita start daripada Fiza tadi. Macam mana nak bagi anak bawah ni betul-betul pandai. Soalan Azili ni bagus. Saya bagi 20 markah. Bagaimana nak bagi anak bawah 15 tahun untuk tetap pandai? Sebenarnya untuk pengetahuan Azili, sebenarnya bukan masalah budak bawah 15 tahun. Masalahnya budak lebih 15 tahun. Itu ceritanya. Lukis diagram ni. Bagi dua ni. Bagi tiga. Maksudnya ini 0 sampai 6. 7 sampai 12. 12 dan ke atas. Ini tahun umur. Ini tahun lah. Tahun umur manusia. You tarik satu garisan ni, buat macam tu. Tulis kat situ estetik. Siapa tahu estetik tu adalah keindahan? Dengan estetik tu adalah keindahan. Ini cerita benar yang berlaku kepada kita semua. Zaman kanak-kanak, kita pandai melukis. Kita sangat pandai. Sampai kita umur 12 tahun, kita tak dah pandai, jadilah kita sekarang. Itu ceritanya. Ini ceritanya kenapa macam tu. Tengok saya cerita, ini betul, cerita betul. Betul tak? Kalau you ada anak umur 6 tahun, you suruh dia lukis je. Betul? Sebab apa? Nilai estetik dia tak ada. Dia kurang nilai estetik tu. Kenapa? Tengok kalau kita beli baju raya kat dia, dia terima je baju raya tu. Tapi bila dia berumur 12 tahun, dia nak pilih baju raya dia sendiri. Sebab nilai estetik dia dah meningkat. Keindahan tu, kecantikan dah meningkat. Sampai kat sinilah dia panggil intersection yang paling kritikal. Sebab apa? Bila dia tengok lukisan dia, dia menyigap. Bila dia tengok lukisan dia draw, dia menyigap. Sebab dia tengok kawan dia lagi cantik, dia tengok dia lukisan dia tak cantik. Lepas tu dia dah menyigap, inilah gap kita. Gap ni.
gap yang membuat kita, ini masyarakat kita sekarang, yang tak boleh nak melukis. Disebabkan oleh aesthetic value. Bukan salah estetik tu. Estetik tu memang keindahan kita, memang sifat. Jadi, kita ni bukan umur 15 ke bawah. Kita kena start nurture yang 12 ke atas sampai adapt. Kita kena train anak kita pandai melukis dan visualize. Itu jawapan dia. Okay, so puan ataupun siapa-siapa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau kalau anak 6 sampai 12 ni dia memang boleh melukis. Dia tak percaya, suruh dia lukis je. Tapi bila dia sampai je start 12 ni, dia tengok lukisan dia tak cantik, lukisan dia tak cantik, dia takkan melukis dan jadilah kita sekarang. So lepas yang paling kritikal, cara ni nak ajar yang 12 dan ke atas ni, gunakanlah Drawzana Mind App tu sebab apa? Dia sistematik. Sistematik boleh diajar secara. And then lagi best, kita tak payah lukis dah. Kita dah cuma follow the process tu. Saya dah formulate dia untuk semua orang pandai melukis. And lagi best, you tengok sama kan? You tengok proses tu sama tapi output yang berbeza. Betul tak? Waktu you buat create tadi, semua orang berbeza. Sebab tu interesting guna Drawzana ni. Setting sistem yang sama tapi output yang berbeza-beza. Itu jawapan dia. Okay, soalan lagi seterusnya. So Cik Azili ni dapat 20 markah lah. Maknanya dari situ kita mendidik dia untuk visualize. Betul. Okey, berapa lama tempoh masa untuk mahir dia? Maksudnya dalam proses lamanya. Okey. Ini bagus soalan dia. 20 markah untuk Vina ni. Sebenarnya siapa yang akan menentunya pandainya kita? Siapa boleh jawab? Siapa menentu pandainya kita? Kita lah. Kita. Kita. Yang menentukan pandainya kita adalah kita. Kalau you nak cepat pandai, latih to be banyak. Sebab dalam proses memahirkan skill ni, dia panggil skill. Kemahiran ni skill. Skill ni dia sebenarnya the more you do, the better you are. So, proses cepatnya you nak kuasai, secekap mana, serajin mana you nak buat. Kalau you rajin tiap-tiap hari you buat 1000 helai kertas, silat-silat bulan, esok you dah pandai. Tapi 1000 tu miracle lah nak buat kan. Tapi maksud saya, consistently buat dan saya cukup yakin, you akan jadi pandai visualize. Tapi dengan syarat, teknik kena betul, sistem nak belajar tu kena betul, ilmu yang betul. Okey, satu lagi jangan terkeliru saya yang bercerita ni bukan pada art Ini art, ini sains. Art and science. Saya tak cerita pasal art seni. Sebab tu daripada tadi, daripada slide saya pertama sampai sekarang saya tak pernah sebut seni. Saya sebut visualization dalam communication. Ini sains. Sains. Yang Drawzana Mind Apps tu ataupun yang ilmu yang saya buat ni, ilmu yang saya bukan saya buat, ilmu Allah. Ilmu yang saya sebarkan ni adalah AVS ni. Visualization duduk di antara dua ni. Antara art dengan sains. Kenapa? Kita memerlukan sains untuk buat diagram yang logik yang macam ni. Kita perlukan sains. Dan kita perlukan art untuk buat diagram yang cantik itu. Sebab tu AVCS memerlukan dua perkara ni. Seni dengan logik. Kreatif tu tadi. Kreatif lah kat sini. Ini logik. Okay. So, itu sahaja daripada saya. Just nice. Pukul 12 tepat. Okay, tolong announce markah untuk saya tengok pemenang dekat chat sekarang. Untuk yang 70. Kita nak tanya satu? Boleh. Nak tanya satu soalan? Boleh. Okey, berkenaan dengan model ABC tadi. Yes. ABC. Yes. Pada B, pada pelajar, yes. dia faham PDPR 100%, tapi bila dia menjawab peperiksaan tu, dia hanya dapat 60%. Betul. Macam mana kita nak suntik? Macam mana kita nak suntik pelajar tu mahir visualize tadi. Visual communication. Okay. Supaya dia pun boleh dapat zahir dia boleh dapat 100%. Okay. First protocol, guru tu kena pandai dulu. First protocol. Sebab kalau guru wabillahi taufiq wal hidayah, pelajar pun sama wabillahi taufiq wal hidayah. So first step, guru kena pandai dulu. Jadi guru kena ada ilmu ni. Kena ada ilmu AVS dengan AVCS ni. Kena ada ilmu tu. Ramai guru pula, bukan guru, minta maaf saya cakap. Ramai orang assume, dia kata, saya boleh buat ni lah doktor, saya boleh buat. Memang you boleh buat, tapi ilmu visual tu you tak ada. Jadi bila you buat ilmu visual tak ada, you short sendiri. Sebab you buat, orang tak faham. Nampak Jadi
cikgu kena ada AVS tu dulu. Kena mahir AVS. Satu lagi kena mahir AVCS ni. Cikgu kena masuk training. Kalau boleh Kementerian Pendidikan, saya terpaksa bukanlah terpaksa, saya kena promote benda ni. Kementerian Pendidikan seluruh Malaysia lah, Kementerian Pendidikan kena make sure that cikgu mahir AVS, Freehand Visualization Skills. Teknik saya bukan teknik orang lain, teknik saya. Sebab nanti kalau dia pakai teknik orang lain pula dia jadi tak complicated lah, sebab dia jadi complicated lah. So teknik AVS tu, sebab AVS tu sendiri saya yang design. Freehand Visualization Skills tu. Freehand Visual Communication Skills sebab approach saya. So barulah kita akan ada satu society yang besar menggunakan knowledge yang sama tapi output yang berbeza. Nampak Okay. Saya tak kata semua kena jumut dengan knowledge saya, tak. Knowledge saya ni adalah combinations of many knowledge, saya kumpulkan satu untuk orang faham. Jadi senang dah. Tak payah kita nak fokus benda lain dah. Okay, so apa yang patut cikgu buat sekarang, cikgu kena mahir dulu. Okay, lepas cikgu dah mahir dan cikgu ada ilmu tu, cikgu kena start ajar pelajar tu visualize idea. So sekarang ni bila cikgu nak demo pada pelajar juga, cikgu kena demo secara visual lah, freehand. Barulah you walk the talk. Bila you walk the talk, barulah benda tu akan jadi chain reaction. Itu satu. Itu kalau pelajar yang senang nak ikut. Kalau pelajar yang susah nak ikut, mudah aja. First, cikgu dah pandai. Cikgu jangan kisah pasal dia punya score, admax dan sebagainya. Cikgu jangan risau. Yang thinking process ni. Yang cikgu risau, cikgu hidupkan tangan dia dulu. Itu dia punya formula dia. Cikgu hidupkan tangan dia. Maksud saya hidup ni, lembutkan tangan dia lah. Jangan dia kata, cikgu saya tak pandai melukis, cikgu jangan. Buang perkataan cikgu, saya tidak pandai melukis tu. Dia kena, cikgu, senang je visualize ni. Kita kena buat benda tu. So, apa yang saya boleh suggest pada cikgu, yang proses pembelajaran ni cikgu dah cakap dah. Yang ni, kalau cikgu nak tolong pelajar-pelajar, cikgu kena start kelas melukis. Bukan untuk seni, tapi untuk visualize idea. Jelas Okay, kalau cikgu, ni last saya share. Kalau cikgu tahu, BULAT bulat, draw macam ni, buat macam ni, tarik macam tu, letak bulat, ramai orang tak tahu. Bila you sebut bulat, dia subjektif. Sebab tu student you tak faham. Sebab kita adalah visual literate society student, visual literate society. Ingat tak tadi Dan Rom cakap semua visual, betul? Dan bila cikgu tulis bulat, dia jadi subjektif. Bulat yang macam mana? Okey, tapi kalau cikgu draw bulat pun tanpa penerangan teks atau verbal pun subjektif. Ini apa? Tengok ilmu kita ini pasal ilmu lah. Tapi kalau cikgu draw bulat dan tulis bulat, objektif. Sebab apa? Kita objektifkan bulat itu. Nampak cikgu? Emphasize lah. Ini saya bagi mudah lah. Ini contoh je lah. Cikgu boleh relate lah dengan cikgu punya bidang. So nampak tak? Kelebihan bila kita ada ilmu visual tu yang ramai tak ada. Bukanlah saya kata, saya nak buat disclaimer juga. Sebenarnya bukan salah semua orang, bukan. Sebab ini adalah ilmu baru dalam Malaysia. Ilmu baru, sebenarnya kita dah praktis, ramai dah praktis, tapi minoriti yang praktis. Tapi tak diwar-warkan secara besar-besaran. So it's not everybody's fault. No, I'm not saying that. Yang saya cuba tolong ni sekarang, kita sama-sama buat. Itu lagi patut berlaku. Sebab kalau nak pandang belakang ni, sampai bila nak pandang belakang bagi saya? Kita nak sekarang ni, kita nak move forward. Move forward ni kena forward thinking lah. So apa yang kita patut buat sekarang? Cikgu, betul cikgu cakap. Kita kena start. Dan tanganlah kena hidup. Itu je formula dia. Okey cikgu? Okey. 20 markah kat cikgu. Okey, sekarang ni boleh tak announce markah? Siapa boleh announce dekat chat berapa jumlah markah? Saya nak finalize pemenang dia lah. Boleh inilah. Yang lagi bagus cikgu sebenarnya biar majoriti, bukan majoriti, semua cikgu mahir sepatutnya. Itu patut berlaku. Okey, tolong announce markah Fiza 75, announce je. Ikhlas dalam hati, jawab je. Berapa saya nak announce pemenang ni. Nanti siapa pemenang ni buat macam mana? Nak contact siapa? Nanti tolong urus dia, tolong beritahu nak contact siapa? Cik Aris 70, siapa lagi? 60, 40. Okay, announce je untuk diri sendiri.
45, 40. Okey, saya kira 10 Saya kira 10. Maksudnya lepas habis je saya kira 10 tu, kita tutuplah penyertaan dan settlelah masalah tu. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey cukup Penyertaan dah ditutup. Saya announce pemenang dia. Pemenang pertama Fiza. Nanti kontak tadi Urustia dah beritahu tadi, kontak Cik Haris, Cik Farhan. Fiza 75. Haris 70. Saya nampak ada 65 tadi. Anno Syakirin. Anno Syakirin. 65. Untuk peserta yang kat luar tu, kat luar FB ada tak tanya soalan? Tak ada. Urustia ada tak? Tak ada. Ada tak Urustia? Boleh jawab tak? Sekejap saya check ya di kita kena fair sebab saya dah announce tadi, ada tak soalan, saya kena apa? Jalankan amanah saya lah. Di Ada? Facebook tak ada. Di Facebook tak ada consider done Okay, so kalau macam tu saya tambah lagi pemenang dekat sini, 2 orang lagi sebab hadiah yang saya sediakan adalah 5. So by right yang 60 tadi siapa ada 60? Anjana 1. Anjana. And then satu lagi yang 60 tadi. Pritvina. Okay, Pritvina. So you semua orang ni yang saya announce ni berjaya access card draw Zania selama sebulan. Nanti Cik Farhan akan WhatsApp you card access yang tu nanti you terus boleh subscribe drawzania.com tu. Okay? Drawzania.com tu mudah je. Ramai orang risau nak access. Kalau lepas tu dia continue monthly, tak ada. Access yang saya bagi tu bila dia habis sebulan dia auto off and then off you go. Macam tu lah. So tak payah risau pasal nak kena bayar dan sebagainya. Nanti rujuk kepada Encik Farhan Urustia, dia orang dah ada contact Cik Farhan ke? Nanti saya dah tuliskan nama berkenaan dan kalau boleh boleh kontak pada Encik Farhan jugalah di dalam group chat ni, dalam Zoom chat ni. Cik Farhan dia dah bagi nombor ke? Ada dekat chat number. Dekat chat kita dah ada sertakan nombor kontak Encik Farhan daripada ni lah di chat. Okay, so siapa pemenang tadi saya dah announce, Fiza, Haris, Anno Syakirin, Anjanam ni dengan Privitna ni, tolong kontak Cik Farhan untuk dapatkan access card. Saya WhatsApp je card tu kepada semua orang. Saya akan kontak dia. Boleh? So itu saja daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Niat saya baik untuk membantu Malaysia lebih maju dan berjayalah. Allah dah bagi saya ilmu ni, bukan ilmu saya, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya tukang menyampaikan je. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan proses ni. Janganlah kita bangga dengan ilmu yang kita ada. Sekejap je. Kalau esok saya wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. So saya halalkan ilmu yang saya bagi ni, pakailah nak pakai. Cuma saya minta jasa baik, macam saya punya assessment tadi tu, tolonglah beritahu kat mana dapat dia. Jangan kita simply announce yang kita buat. Sebab apa? Saya risau apa? Nanti dia akan backfire kita balik sebab kita tak tahu route tu kat mana kita buat dan kita macam mana formula dia. Itu je saya minta. Kalau nak berhubung dengan saya boleh contact Urustia, Urustia macam mana nak contact saya tak boleh bagi public number kat sini. So do contact Urustia untuk dapatkan saya punya contact lah. Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau ada silap salah. Memang kadang-kadang saya bukan apa, terlebih semangat untuk membantu. Itu sahaja. Okey, daripada saya terima kasih Urustia, terima kasih pihak penganjur yang sudi memanggil saya dalam sesi ini. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, kita nak ambil group foto dulu. Okey, saya stop sharing.
Okay, kita nak ambil group foto. So kita minta kerjasama semua untuk open camera lah. So that nanti lawa lah kita punya gambar group foto ni. Okay. Okay, siapa lagi tak buka ni? Anjana boleh buka kamera. Fiza, Lee Yiqing, Hillary Chan, Sam Kuen. Okay, kita ada 3 page ni. So nanti kita akan buat itulah 2-3 kali. So tapi kita nak semua buka kamera. Baru cantik gambar kita. Nanti kita akan post dekat kita punya Facebook dan juga IG. Nampaklah semua ada join kelas kelas Dr. Ruzaimi. Okey. Jangan malu, jangan segan, boleh buka kamera. Oh, Saya ramai pun juga. buka kamera. Ramai juga cikgu sini. Cik Azili cikgu. Okay, semua buka kamera. Okay, ada lagi tak? Jangan malu, jangan segan. Saya bagi lagi 3 minit untuk semua buka kamera. Nanti lawa gambar kita. Bukan senang kita nak bergambar dengan Dr. Ruzaimi ni. So, biar semua buka kamera. Okay, lawa-lawa. Oh, ramai cikgu rupanya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Okay, sementara tu saya terangkan balik lah macam mana yang berkenaan dengan post IG tu kan. Okay, tadi Dr. Ruzaimi ada minta semua ada lukis, hasil kerja apa semua tu kan. Bolehlah post dekat Facebook ataupun IG post. Bukan IG story, IG post. Dan nanti tag ataupun mention Minggu TVET Perak dan hashtag satu warga, satu skill dan juga hashtag Minggu TVET Perak 2021. Okey, seperti yang dikatakan dalam chat lah oleh Encik Ashraf. So semua pada siapa yang dah join, tak kira lah dalam Zoom ataupun yang tengok melalui FB Live ke ataupun tengok daripada platform, boleh post hasil kerja anda semua ke dalam Facebook dan juga kepada dalam Instagram post. Okey, dan mention ruang Minggu TVET Perak, hashtag satu warga satu skill dan hashtag Minggu TVET Perak 2021. Okay. So, okay, ada lagi yang tak buka kamera ni, tak apa ke? Kita nak ambil sekarang ke? Okay. Saya tunggu lagi 1 minit. 12.13 saya start ambil group foto Cepat-cepat semua. Okay. Tak apa, kita ambil yang ada je lah Okay. So kita ada 3 page. So kita akan ambil lama sikit lah. So yang pertama ni kita ambil gambar formal. Okay. So gambar formal saja. Okay. Dalam kiraan saya 1, 2, 3. Sekejap. Okay. Okay, sekejap. Page seterusnya. Maintain je post, maintain je. Okay. Okay, page yang ketiga pula. Sekejap ya. Okay, sekarang freestyle. Buat lapis ke heart ke mini heart, sarang hair. Cuba. Try. Okay. Dalam kiraan saya 1, 2, 3. Okay. Okay. Second page pula. Okay. Second page. Okay. Okay. Page yang terakhir. Sekejap ya. Okay. Sudah. Okay. Okay. Itu saja. Okay. Itu sajalah daripada kami. Jikalau ada apa-apa kekurangan daripada pihak kami amat memohon maaf lah. Dan terima kasih kerana menyertai program ini. Amat memberi, kami amat-amat menghargainya. Dan semoga apa yang diajar oleh Dr. Ruzaimi kita sama-sama dapat sematlah di dalam hati dan juga dapat sebarkan kepada orang ramai juga. Okay. So terima kasih semua.
Di Terima atas kasih. ni Kak Aini. Okay, Assalamualaikum. terima kasih. Terima kasih Dr. Razaimi. Sama. Satu lagi saya terlupa nak cakap. Siapa nak e-book saya free, nanti saya tu sekejap. Saya share screen. Saya sangat terlupa tadi. Kalau nak lah. Cikgu, kalau cikgu nak, sekejap saya ambil skrin pertama. Sebab tadi ramai last datang lewat kan. Ni lah. Okey, ni boleh snap gambar. Boleh masuk. Ini e-book percuma. You tukar je bagaimana dosanya boleh bantu anak. Anak ni tukar jadi TVET, jadi bijak kreatif. Semua ada dalam tu formula dia. Okey, boleh snap gambar ni lah. Tolong snap. Tak. Okey, itu saja kot yang ni, yang urus dia. Semua okey ya? Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Okay.